innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amala. Alhamdulillah, muslimin hadirin yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan juga keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan ya. Hari ini Ahad. Lupa pagi. Sibuk kita hari minggu lepas ya. Hari Ahad yang keempat, anjuran surah Al-Rasyidin, puncak setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pagi ini insyaAllah kita akan masuk ke bab yang baru, iaitu bab yang keempat, berkaitan tentang hadis yang dhaif ya. Kenapa Ustaz Mahathir masukkan tajuk hadis dhaif ya dalam kitab Kekeliruan Umat? Kerana memang telah berlaku kekeliruan dalam fikiran masyarakat tentang masalah hadis dhaif ini. Sebahagian ahli masyarakat menyangkakan bahawa kalau sesuatu amalan itu sabit dengan hadis yang dhaif, maka tak boleh pakai. Kita selalu dengar daripada sebahagian kawan-kawan kita, dia kata, ni tak dia, ni hadis dhaif ni. Jadi benarkah begitu? Benarkah berarti kalau hadis itu dhaif kita tidak boleh beramal? Misalnya amalan menyapu muka selepas memberi salam. Jadi kita kata ada hadisnya Nabi SAW pun sapu muka, so kita nak ikut cara Nabi. Kata dia itu tak boleh pakai, itu hadis itu dhaif. Adapun kita cuba menerangkan kenapa kita itu rajin mengamalkan baca Yasin malam Jumaat. Selain daripada baca Quran itu tak ada masalah malam Jumaat ke malam Khamis ke malam Rabu ke, tetapi kita itu konsisten malam Jumaat kerana ada kelebihan, iaitu Nabi SAW diriwayatkan bersabda, man qara'a surah Yasin lailatal jum'ati ghufira lahu au asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, nanti dia akan diampunkan dosa dia, atau berpagi-pagi dia nanti di dalam keadaan dosa dia telah diampunkan. Jadi kata dia, itu hadis itu dhaif tu ya. Jadi jangan kita amal. Yang kita patut amal hadis sahih, iaitu baca suratul Kahfi. Kerana baca suratul Kahfi pada malam atau siang Jumaat dijadikan oleh Allah Ta'ala cahaya sehingga Jumaat yang satu lagi. Jadi kita amal yang sahih, buat nak amal yang dhaif. Jadi kita cuba faham masalah ni. Soalan, ada yang berpendapat hadis dhaif adalah hadis maudhu', yakni palsu, hadis yang direka-reka. Oleh itu tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Adakah benar pendapat ini? Jawapan, pendapat ini tidak benar. Kerana hadis dhaif bukan hadis maudhu'. Memang hadis maudhu' itu termasuk kategori dhaif. Maknanya selain daripada sahih dikelaskan dhaif. Tetapi bukanlah dhaif itu semuanya maudhu'. Maudhu' itu cuma subset daripada dhaif saja. Cuba kita faham daripada basic yang asal sekali. Kalau kita boleh faham daripada yang asal ini, insya-Allah tidak jadi keliru lagi. Yang asal adalah kita itu wajib beramal dengan isi kandungan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Yang itu sepakat ya. Iaitu insya-Allah orang Islam alim atau tidak,
dia tak bangkang lah ya. Kalau kata orang Islam tu wajib beramal dengan Quran dan hadis. Persoalan seterusnya, macam mana kita tahu yang dikatakan Quran tu Quran? Dikata Quran suruh ni, mana kita tahu tu ayat Quran? Sebab Quran tidak turun kepada kita, wahyu tidak turun kepada kita, dan Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran bukan kepada kita. Kita ni sudah hidup 1400 tahun lebih selepas daripada Nabi SAW. So macam mana kita boleh tahu yang dikatakan ayat Quran itu memang ayat Quran? Ataupun apabila dikatakan ini dalam hadis ada sebut ni, macam mana kita tahu yang dikatakan hadis itu memang hadis? Itu persoalan yang jadi punca cerita hadis itu persoalan yang nak dijawab. Maka jawapannya adalah kita tahu melalui periwayatan orang yang beritahu kata ini ayat Quran. Ustaz kita, guru kita yang beritahu ini ayat Quran. Guru kita yang beritahu ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka periwayatan ni dia ada beza. Ada kalanya periwayatan itu diriwayat oleh bilangan yang sangat ramai. Ada kalanya tidak. Hanya berita itu lalu melalui satu atau dua orang saja. Maka efek dia berbeza. Kalau periwayatan itu melalui jalur perawi yang ramai, maka itu mendatangkan yakin. Al-mutawatiru dia panggil. Mutawatir ni makna yang datang secara bilangan yang ramai. Kenapa? Kerana tak mungkinlah seramai itu semuanya tersilap. Tak mungkinlah seramai itu semuanya berbohong. Kalau satu atau dua orang, boleh jadi satu dua orang ni dia terlupa, boleh jadi yang satu dua orang ni dia tersilap. Tetapi kalau sampai misalnya 10, 20 orang bagi tahu benda yang sama, kita sudah dapat keyakinan. Saya bagi contoh yang mudah ya. Siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke-10? Semua dah tahu. Adakah yang tahu tu mereka hadir majlis akad sumpah? Atau mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala surat watikah pelantikan tu? Rata-rata majoriti tidak. Yang hadir majlis itu hanya beberapa orang saja daripada rakyat Malaysia. Tapi at this moment, walaupun minggu lepas tu ada persaingan yang sengit, ini cakap macam ni, sangat cakap macam itu, at this moment tidak ada lagi orang yang meragui bahawa Datuk Seri Anwar sudah jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Walaupun beliau sendiri pun mungkin macam bermimpi juga, dah lama cuba at long last dapat. Tapi at this moment kenapa semua yakin? Sedangkan itu cerita Perdana Menteri, siapa Perdana Menteri ini bukan cerita Quran hadis. Kenapa kita yakin? Kenapa kita tak ada ragu-ragu? Kerana perkhabaran itu sampai dan melalui jalur yang berbagai. Misalnya Azrul Awani bagi tahu benda yang sama, Sinar Harian bagi tahu benda yang sama, Utusan Malaysia Berita Harian, kawan di Putrajaya pun cerita benda yang sama, di Kelantan, di Johor juga cerita benda yang sama. Jadi oleh kerana perkhabaran tentang kejadian itu melalui jalur yang banyak, tak mungkinlah itu satu kesilapan ataupun pembohongan, tak mungkin. Maka itulah dikatakan al-mutabatiru yufidul qat'a. Riwayat yang diriwayat dengan bilangan yang ramai itu menatijahkan putus. Putus mana tak ada kemungkinan begini, tidak ada kemungkinan begitu. Al-mutabatiru yufidul yaqin. Sesuatu yang datang melalui riwayat yang ramai itu menatijahkan yakin. Setakat itu kita ambil faham dahulu ya. Kalau perkhabaran itu baru satu dua orang, masa sebelum ditagihkan ada orang kata dia dah dapat sokongan yang majoriti. Kawan yang kita tahu tak, yang ni yang dapat sokongan majoriti. Kan kita ada ragu-ragu ni, tak seorang dua ni mana dia dapat cerita ni, tak betul tak sumber dia, takkan apa dia panggil psychological war ke apa ke ya. Ada ragu-ragu sebab bilangan yang menceritakan tu tak ramai. Jadi itulah ceritanya. Bila kembali kepada Quran dan hadis, kenapa kita yakin yang dikatakan Quran itu adalah Quran? Kerana Quran itu diriwayatkan daripada Nabi SAW kepada generasi yang seterusnya, kepada generasi yang seterusnya, itu melalui jalan mutawatir. Maka Quran itu semuanya mutawatir. Maka Al-Quran itu Quran tidak diragui langsung, bahkan bawa kepada kufur lah. Kalau orang ni mempertikaikan ini bukan ayat Quran kata dia, itu bawa pada kafir, jadi kafir dia.
Berbeza dengan hadis Nabi SAW, hadis ini ada yang mutawatir, maka natijahnya sama macam Quran. Maknanya kita yakin ini daripada Nabi SAW. Kenapa? Riwayatnya mutawatir. Tetapi banyak sekali hadis yang tidak mutawatir, disebut hadis ahad. Kalau ahadun maknanya satu. Ahad maknanya diriwayat oleh bilangan yang tak ramai, seorang, dua orang macam itu, ya. Maka oleh kerana bilangan perawi tidak ramai, maka di situ ada zon, ada sangkaan tak betul ke tidak. Adakah benar sebagaimana yang dia sampaikan, atau dia terlupa, atau dia tersilap, atau penyampaian itu ikut bahasa dia sendiri, lain daripada yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang berbagai inilah menyebabkan hadis ahad dia menatijahkan zon, maknanya sangkaan, tak yakin. Tetapi tidaklah berarti kalau hadis ahad kita tolaklah sebab dia tak yakin, bukan. Kerana status tak yakin itu ada kalanya hanya sedikit. Kenapa? Ulama bila jumpa hadis mutawatir dah tidak perlu kerja susah payah lagi, kerana dah yakin ini daripada Nabi SAW. Tinggal ahli-ahli fiqh, ahli-ahli hukum nak gali saja apa makna hadis ni, apa maksud hadis. Tetapi bila berjumpa dengan riwayat hadis yang ahad, maka ulama-ulama hadis mereka terpaksa buat kerja lebih. Mereka terpaksa lihat pula pada kualiti perawi itu, adakah perawinya kuat ingatan, adakah perawinya berlupa, ya. Kemudian terpaksa pula lihat kepada sanad tu, dia memang betul-betul bersambung ke kok ada putus di mana-mana. Misalnya tabi'in ni kan generasi yang jumpa sahabat Nabi tapi tak jumpa Nabi SAW. Tiba-tiba seorang tabi'in tu dia riwayat hadis, terus dia kata sahabat itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar bahawa Nabi SAW itu bersabda. Jadi dia tak sebut sahabat yang meriwayatkan tu, maknanya putus. Ada disilakan hadis yang mursal. Yang penting ulama ni mengambil kira beberapa faktor, kualiti perawi, bersambung atau tidak bersambungnya sanad. Lalu kalau kualiti perawinya bagus, sanadnya juga bersambung dengan baik, maka kemungkinan besar ini hadis memang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah yang diistilahkan hadis sahih. Sementara yang tidak memenuhi kriteria tadi, lain penilaian hadis, lain kriteria dia. Ada yang strict, ada slack sikit je, dia akan ada keraguan. Ini bukan sahih ni. Ada yang pertengahan, sederhana. Ada yang longgar, yang hadis orang lain kata tak sahih, dia nilai dia kata sahih, perawi ni okey. Jadi yang penting ini adalah ijtihad. Ya, sahih ke dhaif ke, ini adalah kajian daripada para ulama. Jadi kalau ulama berbeza pandangan tu biasa, bukan hukum fiqh saja. Hadis tu sahih atau tidak pun ulama boleh berbeza pandangan. Jadi bila tidak memenuhi kualiti hadis sahih, maka ulama mengatakan lam yasih, tak sahih. Kat sini dah satu punca, terutamanya orang Melayu, dia jadi keliru. Kerana sebut tak sahih, di sisi kita membawa kebayangan tak betul. Betul ke dengar cerita begini? Tak sahih tu. Tak sahih kita tu maknanya tak betul. Tak sahih dalam ilmu hadis bukan makna hadis tu tak betul. Tak sahih dalam ilmu hadis berarti hadis itu bukan mencapai darajat hadis yang sahih. Boleh jadi betul. Jadi itulah yang dikelaskan sebagai dhaif. Secara ringkasnya, ia kalau tidak sahih, dhaif. Tapi secara terperinci, kadang-kadang yang dhaif juga naik dia punya kemungkinan bahawa itu daripada Nabi SAW, diistilahkan hasan. Hasan tu lebih kuat lagi daripada dhaif, tapi tidaklah sampai level sahih. Jadi ada dia punya perkajian dia. Jadi hadis yang dikatakan dhaif ini bukan hadis palsu. Hadis palsu ini yang mana ulama menilai bukan Nabi yang sebut, tapi orang reka. Macam mana ulama boleh tahu? Tengok pada perawi lah. Perawi ni memang kaki cop punya orang, kaki bohong punya orang. Jadi kemungkinan berbohong tu tinggi, makanya dinilai sebagai palsu. Memang teoretically, secara akli,
yang biasa berbohong pun takkan dia berbohong 100%. Kok ada masa-masa dia cakap benda betul. Memang masih ada kemungkinan yang dinilai palsu oleh ulama tu kemungkinan sahih. Tetapi mereka kan menilai secara zahir. Maka kalau telah sepakat para ulama mengatakan satu-satu hadis itu palsu, maka haram kita itu menisbahkan kepada Nabi SAW. Contoh nak cerita ni ada riwayat macam ni dan riwayat ni palsu boleh ya? Tapi nak kata ini Nabi SAW bersabda padahal hadis itu palsu, tak boleh. Tetapi kalau ulama khilaf, ada ulama kata hadis ni palsu, ada ulama lain kata tak sampai palsu, hanya dhaif saja, maka di situ kita tidak pasti ya. Ijtihad ulama ni tidak saling membatalkan. Boleh jadi yang kata palsu itu betul, boleh jadi yang kata dhaif itu betul, gitu. Baik. Jadi bolehkah kita beramal dengan hadis yang dhaif ni? Konsep beramal dengan hadis dhaif ni sebenarnya konsep berhati-hati. Contoh mudah saja. Sebenarnya kita dalam kehidupan harian kita beramal dengan perkhabaran yang dhaif. Perkhabaran yang kemungkinan betul tu tak tinggi. Contoh ya, kalau kita sedang memandu kereta di highway, jalan clear elok, kereta pula kereta yang Continental yang kalau bawa 110 tu macam slow sangat. Jadi kita santai bawa 16, 18 ya. Tahu-tahu sebelum kita show bawa tu kita perasan ada kereta daripada belah sana dia bagi beep. Dia bagi isyarat lampu ya. Dan ada lagi satu kereta pun bagi beep. Apa yang kita buat? Kita setulak. Kerana apa? Kod lah dia bagi beep tu maknanya mengisyaratkan ada speed trap. Tapi kita tak pasti sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang bagi beep hanya nak bagi isyarat dia nak memotong. Kan ada semua orang dia tak solo ini kalau aku nak potong dia special lane ya aku. So before aku potong aku bagi beep supaya driver tu perasan. Yang kita daripada belah sana kita nampak dia punya beep tu. Dan kita tak pasti. Boleh jadi beep kerana nak memotong, boleh jadi beep kerana nak bagi tahu ada speed trap. Might as well aku slow down je lah. Kalau ada speed trap aku selamat. Tak ada pun tak apalah, slow down sekejap. Itu konsep beramal hadis dhaif di situ. Ikhtiar. Jadi sebab itulah Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Al-Azkar yang kata tak boleh amal hadis dhaif ni dia ikut siapa sebenarnya? Kata Imam Nawawi, qala al-ulama'u minal muhadditsina wal fuqaha'i wa ghairihim yajuzu wa yustahabul amalu bil haditsi dhaif ma lam yakun mawdu'an. Saya tukar sikit susunan ayat itu supaya kita terang yang basic dahulu. Telah berkata para ulama di kalangan ahli hadis, juga di kalangan ahli fiqh, bahkan di kalangan ulama-ulama yang lain, harus bahkan digalakkan beramal dengan hadis yang dhaif selagi mana dhaifnya itu tak sampailah kepada level maudhu'. Kalau palsu tak diamalkanlah. Itu pun kadang-kadang hadis itu palsu, tapi amalan yang dicerita oleh hadis palsu itu tidak palsu. Yang saya saman YouTuber tu, kita terang benda macam tu, dia kata kita bela hadis palsu. Mana kita bela hadis palsu? Dia cakap dia orang ni buat kempen membela hadis palsu. Na'udzubillah. Kita suruh dia minta maaf, tak mahu. Kita pasang lawyer sama, oh baru dia ada akal dan minta maaf dengan perintah mahkamah. Beza. Maksud kita, hadis palsu bukan berarti amalannya palsu, bukan membela hadis palsu. Jangan kita tolak satu amalan semata-mata kerana kita jumpa hadis palsu tentang amalan itu. Kerana amalan itu mungkin sabit dengan dalil yang lain. Itu maksudnya. Contoh mudah, ada hadis palsu cerita tentang kelebihan solat tarawih. Siapa yang solat tarawih malam pertama sekian pahala, yang solat tarawih malam kedua macam ni pula pahala dia. Ya, hadis itu palsu. Tapi adakah amalan solat tarawih itu palsu? Berarti tak ada solat tarawih sebenarnya? Tidak. Solat tarawih sabit dengan dalil-dalil yang lain dan ada fadilat yang sabit dengan hadis yang sahih. Itu maksud hadis palsu, bukan berarti amalan dia itu palsu. Sebab dah berlaku dalam masyarakat, misalnya bila dia dengar hadis-hadis palsu tentang kelebihan puasa bulan Rajab, maka dia sangka puasa bulan Rajab itu bid'ah.
Padahal sunatnya puasa bulan Rajab itu sabit dengan dalil yang lain, bukan hadis palsu tadi. Bila dia dengar kata, oh ada hadis palsu tentang kelebihan puasa hari Tarwiyah, hari 8 Zulhijjah, maka dia kata, tak boleh puasa 8 Zulhijjah ni, hadisnya palsu. Tak, memanglah hadis tu ada yang kata palsu, ada yang kata sangat lemah, ya, tetapi sabitnya sunat puasa hari Tarwiyah itu dengan dalil yang lain. Jadi kena hati-hati ya. Dia Dr. Hafiz Sorani, dia ada tulis buku menerangkan bahawa hadis ini bukan sekadar sahih dhaif. Kalau semua orang ingat sahih amal, dhaif tak boleh, bukan. It's not as simple as that. Sahih kita dapati ulama menilai kemungkinan besar itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu pun ada kalanya tak diamalkan. Nabi pula tak amal hadis sahih sebab bercanggah dengan dalil yang lebih kuat, yang mutawatir, yang sahih, yang maknanya lebih sahih. Sedangkan yang ini walaupun sahih, maknanya ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begitu. Jadi tidak semesti sahih lalu diamalkan, tak semesti dhaif lalu ditolak. Tidak begitu. Jadi para ulama di kalangan ahli hadis dan ahli fiqh dan selain daripada mereka mengatakan harus bahkan digalakkan beramal dengan hadis yang dhaif sebagaimana bukan hadis yang maudhu'. Beramal di mana tu? Fil fadaili wat taghribi wat tarhibi. Beramal tentang kelebihan, ataupun hadis tu menggalakkan buat benda yang memang benda tu disuruh pun. Ada hadis misalnya siapa yang mendirikan solat begini ya. Ada siapa yang buat baik kepada ibu bapa maka begini fadilatnya. Rupanya hadis tu dhaif. Tak ada masalah kerana solat memang wajib. Buat baik pada ibu bapa memang wajib. Itu hanya kita fadilat. Sebab itulah kita tak ada masalah tentang hadis baca Yasin malam Jumaat. Kerana baca Yasin itu memang hukumnya sunat. Cuma hadis tadi itu ada cerita kelebihan. Kalau baca malam Jumaat diampunkan dosa. Ya. Jadi boleh jadi memang Nabi SAW sebut hadis itu, boleh jadi tidak. Maka kita berjaga-jaga, kutlah memang itu memang hadis Nabi, kita tak terlepas fadilat. Kalau bukan hadis Nabi pun kita masih membuat benda yang dituntut, iaitu baca Quran. Itu konsep ihtiyat tadi. Tagrib menggalakkan, tarhib menggerunkan. Siapa yang minum arak sekian dia punya balasan dia, siapa yang makan riba ini dia punya bencana dia, ya. Rupanya hadis itu dhaif. Tak ada masalah, itu tarhib menggerunkan. Sedangkan hukum minum arak, hukum riba itu telah jelas. Wa amal ahkam kal halali wal harami wal bai'i wal nikah wal talaqi wa ghairi zalika fala yu'malu fiha illa bil hadits sahih abil hasan. Adapun kalau membabitkan hukum hakam itu lain. Standard dia lebih strict. Tadi nak cerita kelebihan. Itu hari apa tu, Jakim pun kena hentak. Sebab netizen lebih pandai daripada Jakim. Kenapa Jakim kena hentak? Sebab menyiarkan hadis tentang apabila lahirnya Nabi SAW terpadam api yang menjadi sembahan orang Majusi. Di Farsi, hari lahir Nabi itu terpadam. Padahal api itu sudah sekian ribu tahun tak pernah padam. Jadi mereka marah, apa Jakim yang bawa hadis macam ini? Ya. Sebab kalau hadis dhaif, cerita tentang apa tu? Api terpadam tu apa? Ada hukum tak di situ? Tak ada hukum. Api terpadam pada hari kelahiran Nabi SAW itu adalah fadilah, kelebihan Nabi. Hari kita lahir ada api apa padam? Kebetulan blackout itu masa saya lahir tentu tak ada kelebihan apa pun, kan? Masa saya lahir itu blackout misalnya, tak ada masalah pun. Tapi bila api yang sudah katakan 1000 tahun tak pernah padam, dengan lahirnya Nabi SAW itu terpadam api itu satu kelebihan. Maka kelebihan ini tidak masalah kalau sabit dengan hadis yang lain. Tapi kalau nak kata benda ni halal, benda ni haram, ataupun jual beli ni sah batal, nikah ni jadi atau tak jadi, tolak jatuh ke tak jatuh, maka tidak diamalkan pada perkara-perkara itu melainkan hadis yang sahih, ataupun paling tidak hadis hasan. Kan ada seni di ulama tu. Bukan dhaif tolak semua. Tak, dhaif ini skop dia, sahih ini skop dia. Kecuali illa yakuna fi ihtiyatin fi syai'in min zalika, kecuali atas jalan berhati-hati.
Biasanya ada larangan mengatakan jual beli macam ni tak sah. Tapi hadis tu dhaif. Nak kata tak sah dengan hadis dhaif tak kuat. Tapi kita tak ambil atas jalan berhati-hati, kita tak buat jual beli macam itu. Ambil jalan hati-hati, kod lah. Memang itu daripada Nabi SAW, kita tak terlibat dengan benda yang haram. Tapi nak kata mesti tinggal, tidak. Sebab nak kata mesti itu, mesti hadis itu kuat, sahih ataupun hasan. Selesai masalah dia. Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Marhum Said Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu'u Fatawa wa Rasail menyebutkan para ulama ahli hadis dan lainnya sepakat bahawa hadis dhaif dapat dijadikan pedoman dalam masalah fadailul a'mal, kelebihan beramal. Di antara ulama yang mengatakan demikian bukan calang-calang ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Mubarak, Imam Sufyan As-Sawri, Imam Al-Ambari serta ulama lainnya rahmatullah alaihim ajma'in. Dan ada yang menjelaskan bahawa mereka itu pernah berkata, mana ulama-ulama hadis ni pernah terangkan, apabila kami meriwayatkan hadis berkaitan perkara halal ataupun haram, maka kami akan berhati-hati. Ada select kat sini, tolak, tak jadikan hujah. Tetapi apabila kami meriwayatkan hadis tentang fadailul a'mal, hanya cerita kelebihan beramal, maka kami itu melonggarkan. Mana okey, boleh amal sebab hanya kelebihan saja. Jadi yang menolak hadis dhaif sebagai hadis maudhu' ni adalah Syekh Al-Albani dan orang yang ikut cara beliau lah. Syekh Al-Albani kan tokoh zaman kini, takkan sampai dia membatalkan kesepakatan para ulama silam yang lebih hebat, yang jauh lebih mahir. Bahkan masalah yang ada dengan Syekh Al-Albani ini adalah pengajian ilmu hadis beliau itu lebih melalui pembacaan, sedangkan ulama-ulama hadis dahulu melalui berguru, daripada guru-guru, daripada satu guru ke satu guru sampai kepada riwayatnya itu pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi selesai. Alhamdulillah. Habis apa? Dah mati. Dah masing-masing pun ngantuk juga. Kalau saya teruskan pun nanti siang dah mengantuk. Kita tak ingat. Kan ada soalan? Boleh masuk bab baru. Makna ibadah. Okay. Apakah makna ibadah dan beliau ringkas tentangnya? Bab 5 muka surat 61. Tapi hadis doa ini jelas kan? Okey, alhamdulillah. Jadi tajuk bab yang kelima ni sebenarnya Ustaz Mahathir nak meleraikan kekeliruan masalah tauhid dan syirik. Sebab sudah ada orang Islam yang ini tauhid, ini syirik. Ini syirik, ini syirik. Betul tak tu? Apakah makna ibadah dan huraian ringkas tentangnya? Ibadah tu ada dua makna. Satu, ibadah hakikiyah yang membawa makna menyembah, ghayatil khudu' wa tazallul, kemuncak daripada ketundukan dan setinggi-tinggi penghinaan diri dengan i'tiqad yang diibadahkan itu mempunyai rububiyah, iaitu Tuhan. Kenapa kita tadi sembahyang, rokok, sujud, letak muka kita, dahi kita di ke tanah? Kenapa? Sebab Allah suruh. Kerana Allah Tuhan, maka kita ikut. Kita hinakan diri di depan Allah. Jadi itu ibadah seperti itu untuk Allah saja. Tak boleh untuk selain daripada Allah tu jadi syirik. Tetapi ada di sana ibadah yang umum, iaitu melakukan kebaikan-kebaikan dengan niat menghampirkan diri kepada Allah. Ini boleh kepada selain daripada Allah, tapi dengan i'tiqad bahawa makhluk itu tidak ada rububiyah. Makhluk itu tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Contoh satu orang pergi pada ibu bapa dia, minta restu pada ibu bapa dia, minta doa untuk dia berjaya Jadi itu kan dia ada menghormati pada ibu bapa dia. Mungkin dia cium tangan ibu bapa dia. Bahkan zaman Nabi SAW ada sahabat yang apabila ayahnya masuk Islam, dia cium dahi, tangan dan kaki ayah dia. Dan Nabi SAW hanya menitiskan air mata.
Nabi bersabda, setelah ayahnya masuk Islam, dia telah menunaikan hak-hak seorang ayah. Mana cium kaki pun masih lagi hak seorang ayah. Cuma lagi di tempat kita ni, itu amalan yang tidak diamalkan. Maka amalan yang tidak diamalkan jangan dilakukan, kerana itu akan menimbulkan rasa tidak selesa pada orang lain. Tapi saya ingat kalau sebelah India sana tu, mereka biasa cium kaki sebagai tanda hormat. Dari segi hukum, mencium kaki orang yang mulia itu adalah sunat, hukum asal dia. Tapi dari segi perbuatan, oleh kerana bukan adat di tempat kita, kebiasaan, maka dijauhkan. Jadi adakah syirik dia pergi cium kaki ayahnya? Kalau syirik mesti Nabi larang. Adakah syirik dia hormati guru dia, ambil berkat daripada guru dia? Guru dia minum air misalnya, ada sikit balance sikit, kan biasa orang ambil berkat, ini berkat tebu. Syirik? Tidak. Kerana itu bukan dia menyembah kepada guru dia, atau dia beriktikad guru dia itu mendatangkan manfaat dan mudarat. Tidak. Itu nak beza dua dia. Maka tidaklah termasuk syirik amalan tawassul, istighasah, isti'anah, tabarruk dan lain-lain. Ini sebenarnya nanti ada penjelasan yang lebih detail tentang tawassul, tabarruk dan istighasah ni. Cuma secara ringkas, ya, tawassul ni adalah kita mengambil sesuatu sebagai wasilah. Tawassala ya tawassalu, maknanya kita mengambil sesuatu itu sebagai jalan untuk capai sesuatu yang lain. Tapi yang dimaksudkan dengan tawassul dalam perbincangan ni adalah kita menyebut sesuatu dalam doa dengan niat supaya doa kita itu dikabulkan. Orang politik baru ni mungkin namanya tawassul, kau minta benda besar-besar, jadi Perdana Menteri, kan nak jadi menteri, nak menang dalam pilihan raya. Jadi sebut apa? Yang sepakat boleh kita itu sebut dalam doa adalah Asmaul Husna, nama-nama Allah. Misalnya kita itu nakkan ilmu, ya alim. Kita rasa hidup kita ni terhalang, buat ni tak jadi, buat tu tak jadi, kita minta supaya ada satu pembukaan, ya Fatah. Kita ada aib, satu perbuatan yang kalau orang lain tahu, malu kita. Kita nak Allah tutup aib kita, ya Sattar. Kita nak supaya rezeki kita luas, ya Razzaq. Kita nak berdepan dengan musuh, ya Jabbar, ya Qahhar, misalnya, ya. Itu tawassul dengan nama Allah, sepakat, tidak ada keliru. Semua orang Islam kata bagus, boleh tawassul macam itu. Yang kedua, iaitu tawassul dengan amal soleh. Kita nak minta satu pada Allah, minta direct boleh. Ya Allah, kau sembuhkanlah penyakitku ini, ya Allah, boleh. Tapi ada orang dia tawassul dulu. Dia kata, ya Allah, satu masa dahulu saya pernah ditawarkan untuk ambil rasuah dengan jumlah yang besar. Saya sangat teringin nak ambil, ya Allah, tapi oleh kerana saya takut akan azabmu, maka saya tolak. Kalau itu adalah amal soleh di sisimu, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Kenapa saya bagi contoh ambil rasuah tadi? Sebab ada setengah orang ingat amal soleh itu hanya buat benda baik, sembahyang, puasa, sedekah dan sebagainya. Dia tak perasan menahan diri daripada benda buruk pun amal soleh. Rasuah itu buruk, dia teringin, tapi dia takut kepada Allah, maka dia tak ambil rasuah itu, amal soleh. Boleh tak macam itu sebut amal soleh kita? Jawabnya sepakat boleh. Tak ada yang bertikaikan, semua kata boleh. Dia mula timbul isu apabila melibatkan tawassul dengan orang soleh. Yang paling soleh daripada orang soleh tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita angkat tangan, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau menangkanlah kami dalam perjuangan ini, misalnya gitu. Di situ dah boleh ada kekeliruan. Kalau jenis yang tak mengaji, hanya semangat lebih, dia akan kata syirik. Tawassul dengan orang soleh syirik, kata dia. Dia kata kenapa pula syirik? Sebab kamu menjadikan makhluk sebagai perantaraan. Syirik lah. Jadi tak betul. Sebab orang macam ni, dia menerima tawassul dengan amal soleh. Dia kata tawassul dengan amal soleh boleh, padahal dia tak perasankah amal soleh itu juga makhluk.
Bukan orang soleh je makhluk Allah. Amal soleh itu juga makhluk. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu, kita ni makhluk, dan apa yang kamu amalkan, maknanya amal kita soleh atau tidak, itu makhluk Allah. Jadi apa satu justifikasi? Tawassul dengan satu makhluk namanya amal soleh, okey, bagus. Tawassul dengan satu makhluk lain namanya orang soleh, atau syirik. Tak ada. Nah, ini kejahilan yang diyakinkan diri dia macam dia betul. Tapi di kalangan mereka yang tak sependapat dengan kita, tapi mereka ni jenis mengaji, ada ilmu, dia tak kata syirik. Dia kata macam mana? Dia kata tawassul dengan orang soleh ni boleh, dengan syarat orang soleh yang masih hidup. Kita pergi jumpa orang soleh, ya, kita kata tolonglah doakan saya supaya saya berjaya dalam hasrat saya ni, gitu. Boleh sebab dia hidup lagi. Tapi kalau orang soleh tu dah meninggal dunia, kita masih lagi, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah ya Tuhanku, dengan keilmuan Imam Syafi'i, ya Allah ya Tuhanku, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya, itu kata dia khilaf. Yang rajih, yang kuat, haram. Ini tak betul. Sebenarnya tidak khilaf. Sebenarnya ijma' ulama tawassul macam itu boleh. Kenapa dia kata khilaf? Kerana Al-Imam Ibn Taymiyah mengatakan haram ataupun melarang. Jadi dia lebih mendahulukan pandangan fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah daripada kesepakatan ulama-ulama salaf. Tak ada ulama salaf kata tawassul hanya boleh dengan orang hidup. Tapi dia, oleh kerana Ibn Taymiyah mempertikaikan, mereka ini lebih mendahulukan pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah. Kenapa tidak ada ulama salaf yang mengatakan tak boleh ataupun haram? Kerana haram ni hukum. Hukum perlu pada dalil, dan tak ada dalil. Bila Nabi SAW ajar doa tawassul pada satu orang buta, lepas Nabi ajar doa tawassul, Nabi tak ada bagi tahu, kata ni doa macam ini kalau saya masih hidup boleh doa, tapi kalau saya nanti dah meninggal dunia jangan. Ini haram. Tak ada. Kan kita semua belajar sifat wajib bagi Rasul tabligh, menyampaikan. Padahal benda tu haram, kata Nabi kena beritahu. Nabi tak beritahu. Satu. Yang kedua, sahabat pun tak faham macam itu. Sahabat Nabi bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu ajar doa tawassul yang Nabi ajar pada orang buta itu kepada seorang lelaki untuk diamalkan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah. Mana lama selepas Nabi wafat, sahabat ada masalah, baca doa ni, kata dia, tawassul dengan Nabi. Kerana sahabat faham bahawa tawassul ni asasnya adalah sebut sesuatu yang mulia dalam doa. Sebut nama Allah, sebut amal soleh, sebut orang soleh. Jadi kemuliaan orang soleh adakah terhenti dengan kematian? Dulu masa dia hidup, dia soleh, dia mulia. Lepas tu dia mati dah tak mulia lagi. Tak mungkin. Lebih jelas lagi bila kita tawassul dengan Nabi SAW, kan kerana kemuliaan Nabi, kerana kedudukan Nabi. Adakah Nabi SAW hanya mulia ketika baginda hidup, lalu baginda tidak mulia selepas baginda wafat? Kan tak mungkin. Baginda sentiasa mulia. Jadi membezakan tawassul orang hidup boleh tawassul orang mati, tak, ini bid'ah. Tidak ada dalil. Oh, tapi ada Ustaz. Dalilnya iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila istisqa minta hujan, Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas, bapa saudara Nabi. Itulah bukti tak boleh tawassul dengan orang mati. Kalau boleh tawassul dengan telah meninggal dunia, takkanlah Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas, tentu Sayyidina Umar tawassul direct dengan Nabi. Ini bukan dalil. Ini hanya kefahaman kamu dan kamu salah faham. Yang berlaku adalah Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas, berarti boleh tawassul dengan selain daripada Nabi. Itu cara ulama kita faham. Kejadian tawassulnya Sayyidina Umar dengan Al-Abbas adalah dalil boleh bertawassul dengan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak mengatakan itu adalah bukti haram bertawassul dengan orang mati, tak ada. Sayyidina Umar tak pernah sebut saya ni tawassul dengan Al-Abbas ni pasal beliau tu masih hidup. Ada bertawassul dengan orang mati ni haram. Tak ada.
Bahkan Sayyidina Umar terangkan kenapa Sayyidina Umar tawasul dengan Al-Abbas adalah kerana Nabi SAW sendiri ketika baginda hidup, baginda menghormati Al-Abbas macam anak menghormati bapa. Kan Nabi dah tak ada bapa, so Al-Abbas ni bapa saudara. Lalu Sayyidina Umar berkata, hendaklah kamu ikut sunnah Nabi, muliakanlah Al-Abbas, jadikanlah Al-Abbas ni wasilah dalam berdoa kepada Allah. Jadi tujuan Sayyidina Umar tawasul dengan Al-Abbas bukan kerana Nabi dah wafat, tapi kerana nak ikut sunnah Nabi memuliakan Al-Abbas. Kemudian jalan istighosah ni sama juga. Bahkan tawasul dengan orang mati ni riwayatnya Nabi SAW yang buat. Nabi sendiri ketika selesai mengkebumikan jenazah isteri Abu Talib, iaitu Sayyidatina Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Kan Nabi kan Abu Talib dia bela. Jadi Fatimah binti Asad ni isteri Abu Talib dia macam mak sendirilah, ya, mak saudara tapi dah macam mak sendiri. Jadi Nabi kebumikan sendiri jenazahnya dan Nabi doa. Antara doa Nabi SAW, Allahumma bihaqqi wa bihaqqil anbiya'i min qabli. Ya Allah, dengan hak aku, Nabi tawasul dengan diri baginda sendiri, dan hak para Nabi sebelum daripada aku. Para Nabi sebelum daripada Nabi SAW kan dah wafat. Kalau tawasul dengan mati syirik, tak kalau Nabi buat. Tapi hadis tu tak kuat Ustaz. Habis kamu hadis apa yang kamu ada? Oh, bila kita bawa hadis, kamu pandai kata hadis kita tak kuat. Yang kamu apa satu hadis pun tak ada. Kan kamu nak mengharapkan tawasul apa hadis pun tak ada. Kita sekolahnya hadis-hadis ni saling kuat menguatkan. Hadis Utsman bin Hunayf, hadis tawasul Nabi dengan Nabi-Nabi terdahulu. Ya, tak adanya larangan daripada Nabi SAW. Sayyidina Umar terangkan tawasul Al-Abbas tu kerana sebabnya ikut sunnah Nabi. Ya, kamu langsung tak ada apa dalil. Tiba-tiba kamu nak paksa orang menerima kononnya tawasul orang mati itu haram, semata-mata kamu ta'assub kepada fatwa Ibn Taimiyah. Itu saja sebenarnya. Kalau dalil tak ada. Jadi tabaruk, tabaruk ni ambil berkat, tapi tabaruk ni dia punya khilaf dia tidak teruk sangat. Tabaruk ambil berkat ni mereka kata hanya boleh dengan kesan Nabi SAW. Maknanya kalau kita ada dapat selimut Nabi ke, rambut Nabi ke, capal Nabi ke, boleh ambil berkat. Yang kepentingan kata sebab logo capal. Kalau capal sungguh dia kata boleh. Kalau memang tu capal Nabi, boleh ambil berkat. Tapi dengan orang lain tak boleh. Ada orang selain daripada Nabi tak boleh. Sedangkan di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, tabaruk ambil berkat ni boleh dengan Nabi SAW dan boleh dengan selain daripada Nabi di kalangan orang-orang soleh. Jadi tak ada masalah lah. Misal kata riwayat Nabi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ambil berkat daripada baju Imam Ahmad bin Hanbal kerana kesolehan Imam Ahmad. Imam Ahmad bukan Nabi, ya. Kalau dalam kisah dalam Al-Quran, Nabi Yaqub alaihissalam ambil berkat daripada baju Nabi Yusuf alaihissalam. Diusap ke muka tu, sembuh daripada masalah mata. Padahal hakikat dia menyembuhkan penyakit adalah Allah, bukan baju. Habis apa cerita sapu muka dengan baju? Itu namanya tabaruk. Ambil berkat. Bahkan Nabi SAW bila berwudu, sentiasa air wudu baginda itu ditandah oleh para sahabat, disapu ke muka dan ke badan, tabarukan, ambil berkat. Kalau haram, Nabi larang, ya. Tapi yang tu dia kata tak apa sebab daripada Nabi. Nabi SAW yang kita tabaruk tak apa kata dia. Tapi kalau selain daripada Nabi tak boleh. Jadi kita tidak nampak ada dalil di situ. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah ditanya tentang bagi dia ambil air kesan daripada wudu orang mukmin atau tempat minum, ya. Jadi kata Nabi SAW, saya mengambil berkat daripada kesan tangan-tangan orang mukmin. Jadi kalau Nabi SAW sendiri ambil berkat daripada orang lain, kenapa pula kita nak menyempitkan hanya kepada Nabi SAW? Kan ada tari kecoh sekejap, ada budak-budak muda pergi melawat Gunung Jerai, lepas tu mandi kat perigi. Kecoh mau ini buat ritual apa pula lah, mandi. Apa ritual ni? Mandi, bersihkan badan. Mandi kat perigi, perigi tu dekat dengan tempat dia nak pergi.
Dia pula air bukit kan lebih fresh. Tak Ustaz. Dia buat macam tu sebab kononnya perigi itu digali oleh seorang Tok Syekh yang soleh, yang alim, maka dia nak ambil berkat. Itulah puncanya. Di sisi kami boleh. Di sisi kita di Sunnah Jemaah tak ada masalah kalau betul itu pergi digali oleh satu ulama yang soleh dan kita mandi di situ nak ambil berkat, boleh. Di sisi kamu ya, kamu kata tak boleh, tak ada dalil. Syirik, tak syirik. Kalau syirik, ambil berkat dengan Nabi pun tak boleh. Syirik kan menuhankan selain daripada Allah. Kalau kamu kata tak ambil berkat dengan selain daripada Nabi itu syirik, berarti ambil berkat dengan Nabi syirik juga. Sedangkan ambil berkat bukan menyembah selain daripada Allah, hanya ambil kebaikan daripada makhluk Allah. Jadi ini kekeliruan mereka ya. Yang terakhir, saja saya sebut terakhir itu bagi segar sikit. Biasa dalam ceramah ni dia sebut terakhir tu yang tidur nak habis dah, lega sikit rasa. Jadi kalau bukan terakhir pun jangan marah. Ini hanya nak menyegarkan keadaan. Jadi yang terakhir, istighasah, minta tolong. Istighasah dengan Allah sepakat. Istighasah dengan makhluk ada yang boleh, ada yang tak boleh. Di sisi kita, istighasah yang boleh adalah dengan i'tiqad bahawa makhluk tidak boleh beri apa-apa, hakikatnya Allah yang beri. Habis kamu tak tolong dengan makhluk apa? Asbab, usaha ikhtiar saja. Tapi kalau tak tolong dengan makhluk dengan i'tiqad memang makhluk yang tolong, bukan Allah, syirik. Di sisi golongan lain, dia kata tak. Dia kata minta tolong dengan makhluk yang masih hidup je boleh. Tapi kalau minta tolong dengan makhluk yang dah meninggal dunia, kita kata madad ya Rasulullah, pertolonganmu wahai Rasulullah. Ya Rasulullah khuz biyadi, wahai Rasulullah bimbinglah tanganku. Itu tak boleh, sebab Nabi dah wafat. Jadi sebenarnya bukan begitu. Minta tolong orang hidup pun syirik. Kalau kamu beriktikad orang hidup yang beri, bukan Allah, syirik. Saya bagi contoh ya. Satu orang pergi pada doktor pakar. Dia kata, doktor, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Syirik atau tidak? Padahal yang menyembuhkan penyakit kan Allah. Jawabnya, kalau dia itu orang Islam, zahirnya tak syirik. Sebab itu hanya usaha ikhtiar. Maksud dia, doktor tolonglah usaha dan ikhtiar, moga-moga penyakit saya ini sembuh. Cuma diringkaskan, doktor tolong sembuhkan penyakit saya. Jadi zahirnya tidak syirik. Kecuali ada qarinah menunjukkan memang dia yakin doktor yang menyembuhkan. Contoh ya, bila dia dah sembuh, kawan-kawan pun ucapkan tahniah Tuan Haji ya. Dah bertahun Tuan Haji sakit, akhirnya Allah beri sembuh. Lalu dia kata, bila masa pula Allah beri saya sembuh? Saya sakit bertahun-tahun, tiap-tiap malam saya berdoa, Allah tak bagi sembuh pun. Tapi saya berubat dengan doktor 3 hari sembuh. Doktor yang sembuhkan saya, bukan Allah. Kalau sampai macam itulah ucapan dia, syirik. Jadi saya pernah tanya ketika berdepan dengan bijak pandai di Perlis lah. Saya tanya, ada ke dalil yang kata haram istighosah Allah mati ni? Jadi dia jawab, dalil banyak dalam Quran. Banyak tak apalah. Mainlah satu dalil cukup dah, kita nak dengar. Yang kata haram istighosah Allah mati. Agak senyap habis. Kalau seorang, mungkin seorang tu terlupa, maklumlah manusia ya. Kita tahu ada dalil, kita lupa. Takkan 14-15 orang bakal lupa habis. Ini bukan orang calon-calon orang, ada PhD, orang bijak pandai. Diam tu, ada satu dalil tu. Yang tu yang dia faham hati. Dia kata orang macam tu, kalau kita boleh minta tolong dengan wali-wali Allah yang telah meninggal dunia dengan i'tiqad bahawa Allah yang beri, bolehlah kita pergi kat pokok. Wahai pokok, tolonglah saya. Tapi i'tiqad kita Allah yang beri. Kan pandai pula istighosah macam tu. Istighosah tidak disyariatkan macam tu. Tapi dengan i'tiqad Allah yang beri. Allah, kalau i'tiqad Allah yang beri, bolehlah, tak syirik. Tapi tidak disyariatkan. Sebab pokok bukan caranya kita dapat kebaikan daripada pokok dengan cara pergi minta dengan pokok. Manusia je kan, kita boleh tak tolong. YB, masa YB berkempen tadi, saya yang sokong. Ni dah menang ni, tolonglah sikit suruh kita ni. Boleh. Tapi hakikatnya Allah yang beri. Jadi akhirnya diputar-putarkan. Katanya ustaz aku suruh orang minta tolong dengan pokok. Pula dah. Kita yang nak bagi tahu minta tolong. Sebab bagi dia, kalau boleh minta tolong dengan wali,
Boleh minta tolong dengan pokok, sebab pokok tak ada dosa. Pokok pun tidak bertasbih, ya. Maknanya bagi dia tu wali dengan pokok tu sama. Jadi sebenarnya begini, kita minta tolong ni sama ada secara asbab atau hakikat. Yang kata minta tolong secara hakikat Allah saja. Minta tolong dengan asbab boleh dengan makhluk, tapi itu pun kena jagalah. Jangan kita etikot makhluk yang beri. Adakah pokok dijadikan sebab untuk minta tolong macam itu? Saya bagi contoh macam inilah, ya. Apa hukum makan nasi dengan etikot bahawa nasi yang mengenyangkan, bukan Allah? Syirik. Walaupun dia tak sembah nasi, tapi dia makan nasi dengan keyakinan memang nasi itulah yang mengenyangkan, bukan Allah. Nasi itu memang sifat dia mengenyangkan. Syirik. Tapi kalau dia makan nasi dengan etikot bukan nasi yang mengenyangkan, tapi Allah, oh tak syirik, ya. Dan kalau dia makan batu dengan etikot bukan batu yang mengenyangkan, tapi Allah, syirik ke tidak? Tak syirik. Ustaz kata boleh makan batu. Lah tadi saya memang pasal syirik tak syirik. Batu tu bukan sebab untuk jadi kenyang. Hampir makan apa? Benda tu bukan sebab. Ataupun syirik tak syirik, makan babi dengan etikot Allah yang mengenyangkan, itu tak syirik. Oh, Ustaz kata boleh makan babi. Kan dua benda yang berbeza. Makan babi itu haram. Kita bincang tadi syirik ke tidak. Jadi hati-hati, ya, dengan kekeliruan macam ini. Dan ada pula yang percaya, ada yang tulis ustaz ni tak boleh pakai, jom tak tolong dengan pokok. La ilaha illallah. Saya berceramah banyak tahun live dalam Facebook, dalam YouTube. Ceramah saya mana satu yang saya suruh orang tak tolong dengan pokok? Cuba kita hanya kan beri tenang yang macam itu kamu boleh percaya, ya. Berat. Jadi minta tolong itu secara asbab boleh dengan makhluk, tapi yakinlah bahawa makhluk sebenarnya tidak boleh beri apa-apa. Yang beri adalah Allah. Tapi kalau secara hakikat itu memang dengan Allah Ta'ala. Yang bukan asbab, tak payahlah kamu buat. Boleh tak minta tolong dengan tiang? Apa pula? Bukan sebab kepada pertolongan. Tapi kalau minta tolong dengan orang, dengan datuk ni, datuk seri ni, Tun Sultan dan sebagainya, boleh. Dan minta tolong dengan wali Allah, macam mana pula? Dia dah mati. Sebab kita mengharapkan doa. Dan doa orang soleh ni Allah perkenankan. Itu saja ceritanya. Jangan kamu ingat minta tolong dengan wali Allah tu, wali Allah pula bangun tolong kamu, ya. Ada orang dia faham macam tu. Dia kata kalau boleh minta tolong orang mati, why not? Dia minta tolong dia goreng mi sepikat. Wah, ada lagu tu. Sesuai lah dengan posisi dia. Betul tak? Ada itu dia real case lah, bukan saya reka-reka. Saya baca kepada Allah macam ni sekali tahap dia. Alah kawan hidup pun kita tak tolong sesuai dengan kemampuan dia, betul tak? Adakah kita tak tolong kawan tu, katalah yang nak pergi kempen itu hari, dia terpaksa nak cepat nak kena naik helikopter, pasal nak kempen kat tempat lain pula. Dia minta tolong yang pilot, yang tak pandai bawa helikopter, dia tak tolong walaupun kawan tu hidup lagi, sebab tak sesuai. Ya. Abang Allah tu duduk tanam pokok tapi tu main-main tolong bawa saya naik helikopter. Takkanlah macam tu, tak sesuai. Jelas kan? Jadi itulah tujuan Ustaz Mahathir maksudkan ni, supaya tidak mudah kita itu mensyirik-syirikkan sesuatu yang sebenarnya tidak syirik. Nanti next insyaAllah kita sambung lagi sedikit di muka surat 63, ya, kesan buruk daripada salah faham tentang perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin.